Hari ini, antara 66 buah buku Alkitab, mari kita belajar ajaran Tuhan dengan khotbah bertajuk Orang yang hidup menurut ramalan. Melalui khotbah ini, kita akan memahami apa jenis kehidupan Tuhan menginginkan kita untuk hidup menurut ramalan. Tuhan berkata, "Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya." Menurut ayat ini, semua ramalan yang dikatakan Tuhan dipenuhi dengan tepat. Oleh itu, kita, anak-anak syurgawi, mesti hidup menurut ramalan. Mari kita melihat ajaran Tuhan di dalam buku Matius bab 26 ayat 54. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahawa harus terjadi demikian? Semasa Yesus telah ditangkap oleh tentera dan hamba-hamba imam besar, Petrus menghunus pedangnya, berkata kepada mereka, "Aku tidak akan membiarkan kamu melakukannya terhadap Tuhanku," dan cuba untuk melindungi Yesus. Dalam situasi ini, Yesus berkata kepadanya, "Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahawa harus terjadi demikian?" Yesus mengajar Petrus bahawa semua perkara harus terjadi demikian seperti yang tertulis dalam kitab suci, kerana telah diramalkan. Dan semua ramalan ini mesti dipenuhi. Yesus berkata kepada Petrus, Tuhan telah merekodkan ramalan di dalam Alkitab. Jika apa yang telah diramalkan tidak dipenuhi, bagaimana dapat kamu berkata bahawa ini adalah firman Tuhan? Ramalan mesti dipenuhi seperti tercatat. Ini bukan kerana aku tiada kuasa untuk menghalau mereka, tetapi kerana inilah kehidupan yang telah diramalkan untuk aku. Sebab inilah aku harus ditangkap. Ini kata-kata arahan diberikan Yesus kepada Petrus pada masa itu. Yesus bermaksud, Petrus, diramalkan di dalam Alkitab. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jika aku menghukum dan menghalau mereka, agar tidak tertangkap, bagaimana ramalan ini dapat dipenuhi? Jika aku tidak tertangkap, siapa yang akan menebus dosa umat manusia? Seperti ini, Yesus mengajar kita bahawa Alkitab merangkumi ramalan dan bahawa semua ramalan ini di dalam Alkitab mesti dipenuhi. Firman siapa tertulis di dalam 66 buah buku Alkitab? Firman Tuhan. Aku telah mengatakannya. Apakah yang Tuhan lakukan? Maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya. Apakah yang Tuhan lakukan? Maka aku hendak melaksanakannya. Mulai sekarang, marilah kita melihat beberapa babak di dalam Alkitab dan membezakan bagaimana Alkitab berfirman tentang masa depan kita dengan teliti, supaya kita dapat menjalani kehidupan iman menurut kehendak Tuhan. Mari kita lihat buku Yohanes, bab 19 ayat 32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahawa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Sekarang, marilah melihat bagaimana babak ini telah diramalkan melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus disalibkan. Mari lihat buku Yesaya, bab 53, ayat 5. Bab 53, ayat 5 tertulis, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh." Bagaimanakah ramalan yang direkodkan 700 tahun sebelum Yesus menderita dipenuhi?
Ini telah dipenuhi dengan tepat. Tertulis di dalam buku Yohanes bab 19 ayat 32, bahawa tentera mematahkan kaki kedua-dua perompak yang berada di sisi Yesus. Namun, apabila mereka pergi kepada Yesus dan mendapati bahawa dia telah mati, mereka menikam lambungnya dengan tombak. Mereka tidak perlu menikam Yesus, betul? Tidakkah anda setuju? Tiada seorang meminta tentera Rom untuk menikam Yesus. Namun, semua perkara ini telah diramalkan 700 tahun sebelum terjadi. Dan Yesus memenuhinya. Tuhan telah meramalkan di dalam Alkitab bahawa Kristus memikul semua kejahatan manusia di atas salib. Ini bukan kerana Yesus dan tentera bersetuju untuk berbuat demikian, kerana mereka membaca ramalan. Bagaimanakah mungkin Yesus dan tentera bersetuju untuk melakukan itu selepas Yesus mati di atas salib? Ini kerana Tuhan telah berfirman melalui Nabi 700 tahun sebelum peristiwa ini berlaku. Dia akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia akan disebat. Dia akan dihina. Dia akan tidak dihargai. Kehidupan Yesus terungkap dengan tepat seperti yang diramalkan. Yesus tidak meminta untuk menjalani kehidupan seperti itu, penuh dengan penderitaan. Pengasas agama di negara Israel memperlakukan Yesus dengan semua keadaan yang telah diramalkan kira-kira 700 tahun dahulu. Mari kita lihat buku Yesaya, bab 53 ayat 5 sekali lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Diramalkan bahawa dia akan disebat. Tidak bolehkah ada cara lain bahawa dia dihukum? Namun, Nabi Yesaya menerima wahyu Tuhan dan bahkan melihat situasi yang akan berlaku 700 tahun kemudian. Menurut buku Yesaya bab 46, apakah yang Tuhan lihat dari permulaan? Dia telah melihat pengakhiran. Sebab itulah, mempunyai rekod Nabi yang menulis apa yang akan terjadi pada masa depan. Di dalam Yesaya bab 53 ayat 5, ia bukan hanya meramalkan bahawa Yesus tertikam dengan tombak, tetapi dia juga akan disebat. Situasi ini terjadi supaya kita disembuhkan. Marilah melihat pemenuhan ini di dalam buku Matius bab 27. Bab 27 ayat 25 tertulis. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi, apakah yang terjadi terhadap dia? Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Melihat bagaimana Kristus menderita di atas salib untuk dosa kita, Nabi Yesaya menulis, dia telah disebat supaya kita menjadi sembuh 700 tahun dahulu sebelum ini terjadi. Mengenai hakikat bahawa Yesus memikul kejahatan kita, Tuhan membiarkan Nabi menerangkan dengan tepat apa jenis kehidupan yang Yesus jalani 700 tahun sebelum dia datang ke bumi. Tuhan tidak hanya meramalkan apa jenis kehidupan yang Yesus jalani, tetapi dia juga merekodkan perkara kematian Yesus secara terperinci. Marilah sambung dengan buku Matius bab 27 ayat 57. Bab 27 ayat 57. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatia, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengampaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Menurut firman ini, di manakah mereka membaringkan mayat Yesus? Mereka membaringkan mayat Yesus di dalam kubur seorang kaya, orang Arimatia, yang bernama Yusuf. Mayatnya dibaringkan di dalam kubur orang kaya yang bernama Yusuf, orang Arimatia. Di manakah hal ini telah diramalkan?
Sangat mudah untuk melihat semua perkara yang telah berlaku kepada Yesus sebagai sesuatu yang biasa. Namun, semua perkara ini telah diramalkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat buku Yesaya bab 53 untuk melihat bagaimana ramalan itu terjadi. Mari kita lihat ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya bersama siapa? Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf, telah menyediakan kubur untuk digunakannya selepas meninggal. Namun, dia membaringkan mayat Yesus di sana. Semua peristiwa yang berlaku kepada Yesus nampaknya seperti perkara biasa yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Namun, semuanya terjadi dengan tepat seperti yang Tuhan ramalkan melalui Alkitab dan Nabi-Nabi. Kalian semua, apabila kita melihat pada babak ini satu demi satu, apakah fikiran anda tentang ramalan? Bolehkah kita mengubah ramalan dengan kebijaksanaan sendiri? Tidak. Kita tidak boleh mengubah ramalan sesuka hati. Ramalan pasti akan dipenuhi. Hal ini kerana itu semua firman Tuhan. Tuhan berkata, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Apa yang Tuhan katakan adalah suatu ramalan. Dan apa yang Tuhan rencanakan juga suatu ramalan. Oleh itu, sebagai anak-anak syurgawi Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus hidup menurut ramalan yang membawa hasil Injil yang cemerlang. Terdapat juga suatu ramalan yang harus kita pertimbangkan dalam sejarah Perjanjian Lama. Mari kita lihat buku Kejadian bab 41. Di dalam buku Kejadian bab 41 ayat 1 tertulis, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu, tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi dadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Jadi dia memanggil Yusuf, anak Yakub, dan dia mentafsirkan mimpinya. Marilah membaca ayat 16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Tuhan juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu, keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama.
Apa yang dia katakan adalah mimpi tentang lembu-lembu dan mimpi tentang gandum mempunyai maksud yang sama. Tuhan telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ayat 27. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian. Maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Tuhan telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Kerana kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini kerana kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa kerana kelaparan itu. Terdapat 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir yang belum pernah terjadi, seperti yang ditafsirkan oleh Yusuf. Selama 7 tahun, mereka mempunyai kelimpahan. Namun, dari tahun selepas 7 tahun kelimpahan, mereka mempunyai 7 tahun kelaparan yang belum pernah terjadi. Rekod ini di dalam Alkitab juga menunjukkan kita bahawa Tuhan beramah melalui seorang tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Dan dia memenuhi segalanya dengan tepat seperti yang diramalkan. Kita sedang melihat suatu ramalan dan pemenuhannya melalui apa yang berlaku pada masa lalu. Tetapi perkara yang paling penting ialah apa yang berlaku kepada kita. Bagaimana masa depan kita diramalkan? Kalian semua, bukankah anda rasa ingin tahu tentang masa depan kita? Anda dapat mencari semua jawapan untuk masa depan kita di dalam Alkitab. Setiap kali kita melihat ramalan tentang masa depan kita, kita menerima kekuatan dan menjadi sangat gembira serta penuh dengan harapan. Kita berfikir, ini akan berlaku kepada kita pada masa depan. Kita diramalkan untuk memasuki kerajaan syurga yang kekal. Yusuf berkata, jika kamu gagal membuat persediaan yang betul semasa 7 tahun kelimpahan, negara ini akan runtuh semasa 7 tahun kelaparan. Jadi, buat persediaan semasa 7 tahun kelimpahan. Apabila Yusuf membuat cadangan yang bijak kepada Firaun, apakah yang dia katakan? Kamu sangat sesuai dengan tugas ini. Aku akan memberikan semua kekuasaan kepada kamu. Aku melantik kamu sebagai arahan kedua. Seperti ini, Yusuf dilantik sebagai gubernur untuk mengawasi semua masalah di seluruh Mesir, mengganti Firaun. Bukan? Semasa tahun kelimpahan, Yusuf mempunyai rumah stor dibina di seluruh negara dan menyimpan makanan di sana. Dia telah melakukan kerja dengan rajin untuk 7 tahun dan pada tahun ke-8, kelaparan bermula. Perkara berlaku dengan tepat seperti yang telah diramalkan Tuhan. Kelaparan teruk melanda tanah Mesir. Orang perlu membayar jumlah 2 atau 3 kali lipat untuk membeli makanan. Sesetengah orang bahkan terpaksa menjual tanah mereka untuk membeli makanan. Namun, nasib Firaun berkembang dengan limpah. Semua ini tertulis di dalam Alkitab. Kalau begitu, dengan melihat contoh ini, bukankah kita juga harus membuat persediaan kerana kita telah mengetahui apa yang akan terjadi melalui ramalan? Di dalam buku Wahyu, Tuhan berkata, aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ini juga suatu ramalan. Walaupun kita mahu menerima banyak anugerah di syurga,
Jika perbuatan layak hanya sedikit, maka kita hanya menerima sedikit anugerah. Ini kerana Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yusuf membuat persediaan kerana dia percaya dengan mutlak bahawa 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan akan datang. Bukankah kita juga harus membuat persediaan untuk kerajaan syurga yang semakin dekat? Kita tidak boleh menjadi orang bodoh yang melepaskan berkat berkelimpahan hanya kerana kehidupan kita sekarang sedikit keletihan dan kesusahan. Memandangkan kita tahu bahawa kemuliaan yang akan datang sungguh hebat, bukankah kita harus bertahan dengan sabar? Untuk 7 tahun, Yusuf telah membawa semua gandum di seluruh negara. Memandangkan kelimpahan gandum berterusan selama 7 tahun, para petani menjual penuaian mereka dan tidak memikirkannya terlebih dahulu. Pada tahun ke-8, tahun selepas 7 tahun kelimpahan, kelaparan melanda tanah dan berlangsung selama 7 tahun. Semuanya berlaku seperti yang telah diramalkan Tuhan melalui Yusuf. Ini tidak berbeza jika dibandingkan dengan apa yang akan berlaku kepada kita. Ramalan pasti akan dipenuhi, sama ada orang mempercayai dan hidup menurutnya, atau orang memandang rendah terhadapnya. Kita mempunyai kelimpahan selama 7 tahun. Jadi saya pasti kita akan mempunyai kelimpahan pada tahun ke-8 juga. Terdapat orang yang berfikir seperti ini pada zaman Yusuf. Ketika mereka melihat gandum melimpah dan tanaman melimpah selama 7 tahun. Mereka tidak percaya apa ramalan pun yang Tuhan berikan kepada mereka. Pada tahun ke-8, mereka berfikir, aku rasa tidak akan berlaku kelaparan. Pada tahun ke-9, mereka berfikir, aku pasti kita akan mempunyai kelimpahan tahun ini. Tetapi kelaparan berterusan. 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan, menurut ramalan. Mereka yang mempercayai ramalan itu dapat bersedia untuk 7 tahun kelaparan. Tetapi mereka yang tidak mempercayai ramalan tidak pernah bersedia untuk kelaparan. Begitu juga, kita mesti mengikuti ramalan yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan hari ini. Ketika kita memikirkan kemuliaan kekal syurga yang akan datang kepada kita pada masa depan. Jika kita ingin mengikuti ramalan itu, kita perlu bergerak selaras dengan Wahyu bab 22. Mari kita lihat. Ayat 5 tertulis. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan melakukan apa? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan apa? Benar. Malaikat berkata dengan jelas, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan janji ramalan tidak mengandungi dusta. Oleh itu, perkataan ini tepat dan benar. Melihat ramalan ini, kita harus melihat dunia kemuliaan yang telah Tuhan sediakan untuk kita dan hidup menurut ramalan ini. Bukannya bimbang, apakah yang akan saya lakukan esok? Apakah yang berlaku kepada saya? Mari kita juga lihat buku Wahyu bab 21 ayat 4. Ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau tukar cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, kerana segala perkataan ini adalah apa? Tepat dan benar. Mereka yang hidup menurut ramalan mempunyai harapan untuk kehidupan jenis ini. Kita tidak boleh berputus asa atau kehilangan dunia yang mulia ini, kerana hati kita dilenyapkan oleh kehidupan yang akan hilang dalam seketika. Adakah Yusuf dapat membina rumah stor
Jika dia tidak mempercayai dengan mutlak bahawa 7 tahun kelaparan akan datang selepas 7 tahun kelimpahan, seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Firaun dalam mimpinya, dia tidak akan dapat melakukannya. Dan dapatkah dia memberi gandum semasa kelimpahan yang berlangsung selama 7 tahun? Gandum akan menjadi rosak jika ada kelimpahan pada tahun ke-8, ke-9, atau ke-10. Namun, dia dapat melakukannya kerana dia mempercayai ramalan itu dengan mutlak. Sama seperti ini, semua ramalan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita hari ini, termasuk Wahyu bab 21 dan 22, berlaku bagi mereka yang mempercayainya. Tetapi mereka yang tidak percaya, tidak dapat hidup menurut ramalan. Jika seseorang berkata, realiti sekarang lebih penting, bagaimana saya dapat percaya bahawa saya akan pergi ke tempat yang mulia itu dan memerintah selamanya? Dia seperti orang yang berfikir bahawa walaupun tahun ke-7 akan berakhir, akan ada penuaian berkelimpahan pada tahun ke-8 dan ke-9 juga. Orang yang bergantung pada pandangan mereka sendiri berfikir bahawa ramalan Tuhan tidak akan dipenuhi. Mesti sangat menderita dari tahun ke-8. Bukankah ini benar? Kita ialah anak-anak Tuhan. Kita percaya bahawa Tuhan pasti memenuhi firman-Nya. Semua firman tertulis di dalam 66 buah buku Alkitab ialah firman Tuhan. Itu firman Tuhan dan ramalan. Tuhan berkata, di dunia yang mulia, yang tiada maut, atau pergabungan, atau ratap tangis, atau kesakitan, atau penuaan, kamu akan mempunyai kehidupan kekal dan berkat selama-lamanya. Kalian semua, adakah ini kedengaran kabu? Firman Tuhan bukan hanya sesuatu cerita pemimpi-pemimpi yang kabu. Itu ramalan yang tepat. Saya berharap bahawa kita mengarahkan masa depan kita dengan menuju ke dunia yang mulia itu dan menjalani kehidupan kita sesuai dengan ramalan. Dengan ini, saya menamatkan khutbah hari ini. Terima kasih.